Okey, frekuensi potong kat sini lah. You punya frekuensi potong. So nilai L situ akan memberi nilai frekuensi potong. Okey. Lepas filter. Tapi ni low pass filter Lepas tak masuk lah, tak masuk dalam syllabus. Okey. Cuma yang doktor masuk yang doktor yang tadi doktor cerita-cerita ni semua teori saja kan? Dia takkan masuk dalam syllabus, tak masuk dalam syllabus kan? Yang ni masuk. signal bukan signal dan sistem punya ni. Memang ni, tapi ni kira fundamental lah. Fundamental ni ada masuk dalam test tak? Tak ada. Cuma you Tak kena ada, tahulah. kan? You kena tahu. Spektrum ni you kena tahu. Spektrum ni. Spektrum ni kena tahu. Maknanya V1 ni nilai dia apa? Maksudnya masa prinsip kom ni belajar ni. V1 ni maksud nilai dia adalah ini kena tahu. 4 VDC bagi pi. V3 adalah V1 bagi 3. Tu you kena tahu. Oh, yang ni yang akan masuk. Yang ni spektrum ni you kena tahu. Frekuensi apa ni apa frekuensi dia? Ni kena tahu. Origin dia adalah yang daripada sinilah, daripada Fourier ni. Sebenarnya Fourier ni dia buat analisis, dia kata daripada ni lah, beberapa benda ni kan. Tapi maknanya dalam powertronic, ini you perlu tahu. Dalam filter ni masuk? Filter ni masuk filter dalam... tak masuk. Filter tak masuk. Macam mana design filter ni tak masuk lah. Tapi maknanya filter ni kita tahulah LC tu je lah. Tapi tak akan ditanya lah. Okay. Sebab nanti ni ada kaitan dengan TSD nanti. Total Harmonic Distortion. Nilai-nilai ni. V1, V1/3, V1/05 ni semua ni. Ini memang you kena tahu. Okay, jangan you tak tahu. Benda ni memang wajib tahu. Dan frekuensi ni, frekuensi komponen kita panggil ni fundamental component lah V1 ni kita panggil dia sebagai fundamental component. Fundamental component ni maknanya yang komponen yang kita nak lah sebagai keluaran keluaran inverter sinusoidal Yang lain-lain ni komponen ketiga, 5, 7, 9 ni adalah kita kenali sebagai harmonics. Itu pengacau. Okey. Dan frekuensi pada tak dengar lah apa nak cakap. Amani. Bila? Nanti memang anak. Okey, frekuensi ni kita panggil fundamental frekuensi lah. Fundamental frekuensi ni. So frekuensi fundamental ni adalah inilah frekuensi output yang kita nak lah. Ni. Frekuensi output. Okey. Quasi square wave, square wave sampai sini saja. Okey. Doktor, kita cover single phase je ke? Untuk tujuan peperiksaan single phase. Final lah tu. Final tak ada three phase. Memang tak ada lah. Final dengan test tak ada. Kita three phase tu pun saya nak skip je. Video tu saya rasa ada kot three phase. Tak ada Saya rasa ada. Kalau you nak tengok, you boleh tengok lah. Tapi rasa untuk kelas ni saya concentrate on single phase lah. Kalau test 2 ni tu berkait dengan yang ni atau? Tak ada. Berkait dengan next nanti ni. Quasi square wave. Lepas ni lah. Square wave tak ada masalah Saya harap yang penting you tahu dia punya spektrum ni. Okay. Nilai-nilai ni V1, apa relationship dia dan juga frekuensi dia. Betul, maksudnya inverter kita belajar untuk square wave ni je lah. Nanti ada PWM juga. PWM masuk final. PWM lah. Lepas tu dengan harmonik yang betul modulation. Okey, ada apa-apa pertanyaan? Yang harmonik tu dia wujud disebabkan oleh komponen ke? Harmonik ni wujud. Yang V1 over apa tu? Okey. Dia kalau dalam contohnya kita punya electrical system kan. Electrical system kita voltage dengan current mesti sinusoidal. Okey.
Kalau bukan sinusoidal, maksudnya ada harmonics. Itu maksudnya ada gangguan. Ada wave lain. Ada wave lain kan, betul. Maknanya ada campur jadi harmonics. square. Ya. Ada harmonics lah, gangguan Campuran tu jadi square dengan triangle. Yes. Dan kenapa yang you kata kenapa ada wujud harmonik ni? Kenapa ada V1/3 ni kan? Kerana inverter ni kita convert daripada DC kepada AC. Ni lah. Kita ada element. Faham tak yang tanya soalan tadi? Siapa tanya soalan tadi? Saya. Kan? Kenapa ada elemen-elemen ni kan? Kenapa ada elemen nombor 3, 5, 7 ni? Ini adalah harmonics yang disebabkan keluaran kita adalah pertukaran daripada DC kepada AC. Dan AC yang kita dapat ni square wave. Bukan sinusoidal. Itu yang ada komponen harmonics tu. So sekarang, sekiranya you nak connect pada grid kan? Grid adalah sinusoidal. TNB kalau you punya inverter, you direct couple, direct connect inverter ni kepada grid ni, square wave ni, memang habislah kita. Harmonik banyak. Sebab kita bagi square wave. TNB tak kasih ni. So apa yang kita perlu buat sebelum you sambung pada grid, you kena filter the harmonics ni. How to filter the harmonic nombor 3, 5, 7, 9 dan sebagainya adalah by using yang paling pass filter. Low pass filter lah. So kita hanya membenarkan fundamental component saja. Yang ni. Maklumat yang dilepaskan. Yang lain ni memang kita consider sebagai harmonics. Filter. Okay. Dan so selalunya kalau you perhatikan gap di antara fundamental component dengan harmonics ketiga terlalu kecil kan? 50 dengan 150 Hz ni. It's very very tight lah. So kalau you nak design you punya filter ni pun LC ni memang size dia amat besar. Size dia amat besar. Okay. Untuk dapatkan dia punya potongan nak potong kat sini lah. Nak potong between antara 150 ni kan. So memang susah sikit lah nak design you punya filter ni. Itu yang kelemahan. Kelebihan square wave inverter ni senang. You punya switching you macam ni je. You switch kan. On off je macam ni. Tapi dari segi filter design memang difficult lah. Sebab nak antara gap antara fundamental dengan harmonics yang paling dekat ni, harmonic nombor 3 ni terlalu dekat. So terlalu sukar. Itu adalah one of the limitation of the square wave inverter. The second one adalah quasi square wave inverter. Dia punya circuit dia sama je. Circuit dia masih lagi full bridge, kita panggil dia full bridge inverter lah. Ini kita masih lagi full bridge inverter. Betul, yang switch ni pakai apa tu? Dia pakai transistor. Semua transistor. Jangan transistor tak boleh. Transistor, ya. Semua transistor. Dia boleh pakai IGBT. Transistor jenis apa? Tak kisahlah. MOSFET ke IGBT. Jenis tak kisahlah. Jangan pakai thyristor. Thyristor dia untuk convert. Sebab yang ni dia fully control. You kena on, you kena fully control. Maknanya you switch tu mesti you boleh control untuk on dan juga off. Ini kita control dia dua-dua. Sebab dalam kes ni kita perlu switch yang boleh controllable. Maknanya on off tu. Maknanya on kita boleh control, off pun kita boleh control. Dia ada gate kan. So kita nak contohnya kat sini kita nak dia on kan. And then pada kat 20 milisaat kita nak dia off. So kita kena ada on off. Triggering. Dua-dua tu kita switch yang kita perlu pilih, switch yang kita boleh fully control. On. Kalau thyristor kita boleh control dia on saja. Off tak boleh. Off dia tengok pada circuit. Kalau circuit reverse bias baru dia off kan. Tapi dalam kes ni kita
need to have a fully control switch, which is yang paling ni adalah transistor lah. Yang paling sesuai. Ini pun sekarang dulu ada soalan tanya, what is the device suitable kan? Transistor. Soalan tu 2 markah, tapi ada juga yang jawab SCR. SCR untuk rectifier saja. DC-DC converter, inverter, semua transistor. Transistor. Fully control Okay. Kuasi tu apa tu? Ya? Kuasi. Kuasi. Apa maksud dia? 4. Saya pun tak tahu. Oh. Nama orang. Oh, nama orang. Okey, kuasi square wave Okey, kuasi square wave dia punya output dia berbeza sedikit dengan kuasi square wave. Berbeza dengan square wave inverter. Di mana kuasi square wave ni dia punya output dia adalah contohnya yang ni T tempoh per 2. Yang ni punya full T Dia akan wujud kat sini saja tengah-tengah. Kat sini. Okey, macam ni. Ni adalah waveform dia. Oh, sebab ada resistor tu doktor? Bukan disebabkan oleh resistor. Sebab dia hanjak. Dia ada terkapit. Dia dihimpit lah oleh alpha ni. Macam mana dia boleh switch ni tu apa? Macam mana dia boleh impede tu? Boleh dia punya angle lari angle dia kan? Dia kasi rapat. Dia kasi rapat lah. Dia macam okay. Kalau square wave you dapat you punya waveform macam ni kan? Terus. Betul kan? Betul tak? Square wave kan? Tapi untuk kuasi square wave macam tu. Okay. Saya masih nak ingat lagi. Ni Vout ni VDC Dia punya magnitude ni. VDC. Ni pun sama, VDC juga. Kuasi square wave. Okay. Ada alpha sini. Okay. So kelebihan kuasi square wave ni adalah advantage dia adalah dia boleh eliminate one harmonics. Okay. Dia boleh eliminate one harmonics by selecting appropriate alpha angle. So maknanya alpha angle ni you kena pilih. Dia ada certain value, dia boleh eliminate one harmonic. Okay. Okay, so Doktor, maaf doktor, saya cuma confuse lagi. Macam mana boleh terjadinya dia boleh ada alpha tu? Terjadinya alpha tu kita yang create sebenarnya. Kita yang buat. Kita create dekat mana? Dekat dia punya resistor ni? Switching dia. Bukan. Kita control dia punya switch. Okey, kita control. Tapi dia punya kalau kita tengok pada dia punya switching dia pakai transistor juga sama dengan square wave. Ya, betul. Tapi timing dia kita control. Contohnya nanti saya bagi sekejap daripada buku kita ni. Square wave. Okey. Saya bagi sekejap. Contohnya ni. Ni daripada buku kita. Okey. Macam ni. Macam mana dia dapat? Ni S1 close. Dia buatlah. S1 close. Kita... Macam ni. Sama je. Jadi kita mainkan timing dia je.
Kita main ke Main buka 4-4 switch. switch tu kita main timing dia. Maksudnya waktu dia Ah. on off ni tak sama 4-4 switch. Ya. You boleh Okey, tengok kat okey. sini lah. Okay. Ni S1, S2, S3, S4. Okay, ni dalam buku Daniel W. Hart tu. Okay. Kita nampak dah. Okay. So, they eliminate one harmonic by selecting appropriate alpha angle. So, kalau dia punya equation, N ni adalah harmonics yang kita nak eliminate lah. Okay. Kalau you lah, diberi pilihan kan, antara banyak-banyak harmonik ni, harmonik nombor 3, 5, 7, 9, 11 sebagainya ni, harmonik mana yang you rasa you nak eliminate? 3F 150 Hz. Harmonik nombor 3 lah. Sekali, Kan? Yang paling dekat kan? Sebab apa? Sebab dia bila you eliminate ni, jadi mudah sikit nak buat jadi mudah filter. sikit lah. Maknanya, Semua. maknanya the gap tu besar sikit kan? Besar sikit nak buat filter senang. Okay, betul. So, kalau you nak kurang harmonik nombor 3, maknanya you punya N tu mesti 3 lah. So, alpha 90 bahagi 3. So, alpha yang you pilih perlu 30 darjah. Okay. Maknanya delay angle tu yang you perlu beri pada inverter tu adalah 30 darjah. Pada S1 lah permulaan dia kan? Ya. Pada permulaan dia kita bagi delay 30 darjah. Lepas tu dia nyalakan Yelah ikut kan? semua ikut lah macam tu. 30 darjah. Okay. Dan untuk quasi square wave, sebabkan kita ada alpha tu, okay, so maknanya dia ada perubahan sedikit, iaitu kita ada V1, V3, V5 sebagainya lah ni. Di mana Vn, dia punya equation adalah 4 VDC bagi N pi cos N alpha. Okay. Okay, ini untuk quasi square wave. Dia ada cos. Dia ada cos N alpha. Okay, so maknanya V1 adalah 4 VDC bagi pi cos, kalau alpha 30 darjah lah. Okay, N1 kan? Okay. Okay, manakala untuk V3 ni adalah 4 VDC bagi 3 pi cos 3 kali 30 darjah. Which is yang ni 90 darjah. So kalau cos 90 darjah, kosong. Kan? So kau tak ada lah sini. Tak ada. That's one. Jadi hijau. Okay, dan V5 adalah 4 VDC bagi 5 pi cos 5 kali 30. Itu saja. Frekuensi dia masih sama, iaitu ini frekuensi fundamental, ini 3 kali frekuensi 1, ini 5 kali frekuensi 1. Cuma beza dia adalah magnitude. Itu saja. Beza antara square wave dengan quasi square wave. Okey, selesai. Okey. Okey, sekarang kita nak lihat kepada
THD. So THD ni lebih kepada power quality lah. So kalau you punya voltan keluaran mempunyai THD percentage yang tinggi, so kita maknanya dia punya quality dia rendah lah. Kalau THD you kosong, maknanya you punya output tu adalah cantik je, sinusoidal. Solid. Okay. So TNB selalunya untuk TNB dia benarkan THD paling maksimum lah. Berapa TNB dia ada bagi limitation lah. Dia bagi macam consideration. Dia ada plus minus berapa persen. Mesti. Kalau lebih, dia akan kena penalty. Shan, jawab Shan. Atau dia kira mana? Kan generator tu. Shan, So, TNB Shan. must be less than 5%. 5%. So kalau you contohnya you rumah, you ada install solar panel, kemudian you nak jual kepada TNB kan tenaga tu, TNB nak pastikan bahawa voltan yang you nak supply kepada grid tu mesti THD dia kurang daripada 5%. 5%. So macam mana nak kira THD ni? Okay, ni dia punya equation adalah voltan harmonics ni summation of Vn RMS bagi 2 bagikan dengan V1 RMS. Itu saja. Which is kalau saya panjangkan benda ni jadi macam ni lah. V3 RMS kuasa 2 tambah V5 tambah V7 tambah V9 dan seterusnya lah. Over V1 RMS. Doktor, kalau untuk general doktor, kita nak pakai sampai nombor apa tu? 9 ke? Selalunya sampai 9 atau 7. Sebab dia dah semakin mengecil kan. Sebenarnya 11, 13 tu dah kecil sangat. So kadang kita consider yang besar-besar ni lah. 3, 5, 7, sampai 9 lah. Tak, kalau dalam exam pun sampai 9 lah kita buat. Ya, selalunya. Okay. So V3 Doktor, pasal apa V1 tak ada atau doktor tak tulis? Tak, sebab V1 ni fundamental. V1 ni adalah komponen yang kita nak. Yang komponen kita tak nak harmonics adalah start daripada 3, 5, 7, 9. Okey. Faham. Dan contohnya nilai RMS ni mesti dapat. Contohnya you nak dapatkan VN kan, V harmonics VN RMS kan. Maknanya ni daripada sinilah. VN bagi punca kuasa 2. So kalau nak dapatkan V3 RMS ni, V3 bagi punca kuasa 2. Which is 4 VDC bagi 3 pi. Bukanlah, V5 lah sebab V3 tu kosong. Macam tu lah. Bagi punca kuasa 2 macam tu maksudnya. Sebab nilai-nilai ni V1, V3 ni adalah voltan-voltan puncak, nilai puncak. So nak dapatkan RMS you kena bagi punca kuasa 2 lah. Jangan lupa bagi punca kuasa 2 dulu. Saya ada satu example soalan. Okay.
Dan THD ni ada dua ada dua jenis. Ada dua. Satu THD merujuk kepada voltan dan yang ni kita panggil sebagai THD-V lah, THD-V Dan satu lagi adalah THD current THD current sama juga dia punya equation dia. Itu summation of the IN RMS bagikan dengan I1 RMS. Kos tu. Kita nak dapat macam mana ada? Okey. Untuk IN VN bahagikan dengan you punya load tu lah. Okay. Dan selalunya load kita tu impedance kan? Selalunya load kita tu terdiri daripada R dan L. RL kan? RL. Okay. So dia ada angle ke? You ambil magnitude saja. Ambil magnitude angle tak payah. So maknanya IN ZN. Agak leceh sikit sebenarnya untuk current ni. Okay. Sebab apa? Jadi rectangular. Sebab ZN ini sendiri. ZN kita pakai square root tak boleh? Square root R tambah dengan XL. So maknanya IN ni adalah contohnya kita nak dapatkan fundamental component I1 So I1 V1 bagikan dengan Z1 lah. Okay. Z1. Yalah. Impedance 1 lah. Sebab N kan. IN VN over ZN kan. So untuk N sama dengan 1. So kita tukarlah semua. So N ni N sama dengan 1, so tukar jadi 1. So V1, V1 lah kita ambil yang quasi square wave 4 BDC bagi pi cos 30 darjah contohnya. Bagikan dengan Z1. Contohnya R ni saya punya L ini berapa 10 lah millihenry. Yang ni 10 juga, 10 ohm Dan keluaran kita ni nak anda kata 50 Hz AC kita tu. 50 Hz Dia punya period So maknanya you buat macam ni lah. 10 kuasa 2 tambah 3.41. Ayolah omega L kan? Betul tak? Betul tak? Okay. Tu you kira lah. Untuk I5 pula. So V5 bagikan dengan Z5. So V5 4 BDC bagi pi 5 cos 150 darjah. Z2 bagikan nya dengan Z2? Ni Z2 mana ada? Z5 lah. Ni Z5 mana? Z5 ni. Bagi 10 kuasa 2 tambah 5 omega L. Dapat. Dia maknanya secara ni gambaran dia in general dia VN bagikan dengan R kuasa 2 tambah N omega L. Faham. So agak leceh sebenarnya setiap dia sentiasa bertukar ni. Z ni. Sebab ada N ni. Nampak dah. Angle dia kita tak payah ambil tahu tu Tak ambil magnitude saja. Magnitude saja. Kalau dapat angle payah pula. Memang tak. Kita ambil angle saja. Dan soalan ini related kepada soalan yang saya nak tunjukkan ni. Ni dah boleh Boleh. Ni sebab saya rekod ni senang betul pakai Microsoft ni.
Oh, tu orang menarik tu. Okey. Ni. Sekejap. Okey. Ini jawapan dia. Okey, ni soalan dia. For the inverter, yang square wave tadi lah. Dia bagi VDC 100 volt. Kemudian dia bagi load dia terdiri daripada inductive load 10 dan 25 mH dan frekuensi output 60 Hz. So dia suruh determine the amplitude of the Fourier series of the square wave load output voltage. Dan dia nak load current dan juga power absorbed by the load. Doktor, kalau dia kata square wave, maksudnya V3 kita ada lah tu Ya, V3 ada lah. Ya. Okay. So selalunya nanti you punya test pun lebih kurang macam ni juga soalan dia. Okay. Dia akan tanya you VN, ZN. Dia akan tanya you lah THD of the THD voltage, THD current. Selalunya dua benda. Oh, dia dah bagi macam semua. jadual ni juga. Dia akan tanya THD, calculate THD voltage dan calculate THD current. Oh. Jadual diberi ke jadual kita kira tu? Jadual ini hari tu kita bincang untuk, bukan diberi. Ni bukan jadual yang diberi tau. Ini jadual ni kita calculation. you kena Okay, buat. calculate. Panjang lah. So better you buat dalam bentuk jadual. Table lah. Untuk Table. untuk frekuensi, untuk ini komponen-komponen harmonik, komponen nombor 1, 3, 5, 7 dan 9. Dan ini adalah frekuensi dia kan. Frekuensi fundamental 60 Hz. Frekuensi ketiga 3 kali ganda. Ni harmonik tu. Okey. VN, you kena kira lah VN based pada equation yang ni kan. ODC. Kan V3 Guna rumus tu. ZN pakai yang rumus ni lah. ZN ni pakai rumus yang ni lah. R plus N omega Kuasa L. 2. Kuasa 2. Pakai rumus ni. Kuasa 2. Okay. You akan dapat nilai ni. So daripada VN dengan ZN, you akan dapat current lah. IN. IN, VN over ZN. Power tu I darab V lah. Power bukan macam tu. Okay, ni faham IN sampai IN Okay. Maknanya setiap frekuensi kena. Okay. Untuk power, you kena ingat kita punya load sekarang ni adalah R dan L. I kuasa 2R. I kuasa 2Z Sebab I kuasa 2Z. sini Q, betul tak? Z. PQ. Sebab P hanya absorb by R kan? Okay, so you kena pakai equation IN RMS kuasa 2 multiply with the R load. N RMS. Yes, IN RMS. Multiply with R. Sekarang load. you punya R sekarang 10 kan? 10 ya. Okay, cuba you kalikan 9.27 punca kuasa 2. IN RMS sekarang ni adalah 9.27 bagi punca kuasa 2. Okay, 6.55. Okay, kalikan dengan 10 ohm. 65. Ni kuasa 2, kuasa 2. Kuasa 2. Okay, Kuasa 2, kuasa 2. Okay. Kuasa 2. Kali dengan 10. Okay, dapat. Okay, 429. Okay, yang ni pula IN 1.42. Ini punca kuasa 2 kan? 1.42 bagi punca kuasa 2. Kuasa 2 kalikan dengan 10 ohm juga. Ni P harmonik nombor 3. Okay, dapat 10. Kan? 10 kan? 10.08. Yes. Untuk harmonik yang ketiga pula, harmonik nombor 5 pula. 0.53 punca kuasa 2, kalikan dengan 10 ohm juga. Dia dapat 1.4 kan? 1.4 ke? Yes. Nampak? Dia yang ni sebenarnya yang beza. N. Dia ambil R ni. Dia yang mananya power ni yang power absorbed by the load resistor. Resistor. Dan resistor ni memang resistor. 10. Resistor 10 yang ni je.
Okay, maknanya power absorbed by the load ni, you sum up lah. Ini power absorbed by komponen nombor 1, harmonik nombor 3, 5, 7, 441 watt. Okay. Lepas tu kalau total kita tambah semua tu Tambah semua. Okay. Okay, so sebenarnya saya sebenarnya nak tunjuk kat sini, sebenarnya power yang digunakan betul-betul adalah yang ni fundamental ni je. Yang lain-lain ni adalah losses. Load to absorb. Dia pasal dia harmonik. That's why yang sebenarnya dia pakai 429 je. Yang lain ni lebih kurang dalam 30 dalam lebih kurang mungkin 10 watt. 10 watt tu sebenarnya hilang. That's why harmonics ni kalau you punya load tu harmonics you tinggi, you punya bill tinggi. Lagi sebab dia consume sebenarnya sini je, tapi disebabkan oleh harmonic ni dia menyebabkan you power yang digunakan melebihi power yang sepatutnya. Sebenarnya yang pakai 429 je, tapi disebabkan oleh harmonic ni maknanya 441. So inverter kita sebenarnya dia bagi loss yang tinggi juga tu. That's why kita kalau boleh harmonics tu rendah lah. Tidak power loss dia tinggi ya. Banyak juga loss. Dia pakai aircon inverter tu lagu tu Data. Dia bukan loss dekat transmission tau. Dia loss dekat load tu sendiri. Sebab load tu barang sendiri, kita. Barang kita tu sendiri yang menyebabkan losses. Okay. So saya harap you all tengok solution ni lah. Okay. Dan memang better you buat dalam bentuk jadual. Yang ni keluar test 2 ke final tu? Test 2. Test 2. Memang akan keluar lebih kurang macam ni lah. So better you buat dalam bentuk macam ni. You dah susun VN, ZN, IN supaya mudah. Okay. Dan ni semua ada. Lebih kurang dia punya ni kan. Jalan kira dia. Nanti saya paste dekat WhatsApp lah. WhatsApp group. Okay, thank you. Okay, Data. Okay. Tapi dia punya jalan kira panjang tu. Panjang sikit lah. Memang panjang. Oh. Tapi dari segi konsep dia tahu kan benda-benda ni apa relationship dia. Konsep tapi takut dia ada careless mistake Careless mistake kat situ. Dia punya calculation senang tapi careless mistake. Ya. Okay. So square wave dengan quasi square wave dah settle lah bagi saya. Nanti kita break kejap dalam 15 minit. 10. Okay. Nanti kita akan continue dengan PWM. Okay, Data. Thank you. Okay. Okay, Data. Okay, bye. 11.30 nanti Okay, bye. Okay, bye. Okay, Data.